Sedangkan ketauhidan itu tertakluk kepada cinta kepada Rasulullah SAW. Okey. Ustaz nak cerita. Dia jadi tak laku Pak Mat hanya ada seorang anak perempuan yang sudah anda tu. Okey. Kemudian tiba-tiba Pak Mat membuat kenduri makan, menyebut semua orang datang. Maka orang tanya, kenduri apa ni Pak Mat? Kenduri kahwin. Alhamdulillah, dah dapat menantu ya? Tak juga. Atau ni kenduri apa ni? Kenduri kahwin. Lepas tu orang boleh ingat kata Pak Mat ni maknanya berseluruh sahaja. Kemudian orang pun masuk ke dalam rumah. Ada bilik yang dihias indah dengan skalop-skalopnya, dengan sketing-sketingnya, dengan udang panjatnya, ayam golek, kambing tegel, dengan segala rencah-rencahnya dan sebagainya. Alright? Okey. Jadi maknanya dekat tu ada hidangan diraja berada. Lepas tu bilik pun ada aromaterapinya dengan cadarnya semua. Memang persis bilik pengantin. Orang tanya lagi, Pak Mat, kenduri apa dah ni? Kenduri kahwin lah. Lepas tu orang mula berbisik, mana imam masjid? Saya imam. Lepas tu imam bertanya, Pak Mat, kenduri apa ni? Kenduri kahwin lah imam. Lepas tu imam pun bisik pada orang kampung, Pak Mat tak hantar pun orang nikah. Saya tak sayang apa-apa pun. Lepas tu orang tanya, Pak Mat, apa sebenarnya ni? Ini kenduri kahwin. Saya buat kenduri dulu, akad nikah tu kemudian tak apa. Akad nikah tu kemudian tak apa. Lepas tu mungkin Pak Mat sahaja untuk nak melegakan anaknya itu, maka pergi jumpa anak tadi. Jumpa anak tadi pula, kata, ini kenduri apa ni? Kenduri kahwin saya. Pada suaminya, tak apalah pakcik, saya buat kenduri kahwin dulu. Ini bilik apa ni? Bilik pengantin. Dia bilik pengantin. Suami awak mana? Tak. Dah ada calon? Tak tahu lah siapa. Dia kata kita buat dulu. Nanti kalau dah datang senang. Yang penting dah buat dulu. Nanti. Sanggup tak kalau ustaz suruh anda semua buat begitu dan ustaz bagi RM1 juta? Misalnya lah di jalan RM1 juta nak. Ini juta memang tak bagi situ. Sanggup tak buat begitu? Agak-agak ada tak orang buat macam tu? Buat kenduri kahwin dulu, tapi calonnya kemudian cerita. Ada tak? Elma Fatimah pun tak buat macam tu lagi. Dalam apa, mahal lawak pun tak buat lawak macam ni lagi. Sebab bukan lawak lagi, bangga. Okey. Jadi maksudnya orang yang bila buat kenduri kahwin yang hebat-hebat tu, dengan ada gerbang apa semua, mula-mula tu nanti kenduri kahwin saya nak open, lepas tu sekali tu ada kuning, lepas tu nanti ada jangan. Kita berangan dulu kenduri kahwin kita ataupun kita dapat calon dulu? Adakah orang yang tak dapat calon, tak dapat apa, perasaan cinta tu tak ada lagi, tak ada rasa nak kahwin pun lagi, tiba-tiba dah berangan dah, saya bilik pengantin saya nak warna ini, decorationnya begini, kenduri jemputan begini. Ada tak orang macam tu? Mana buat dulu? Buat kerja kahwin dulu ke buat keadaan akad nikah dulu? Mana buat dulu? Akad nikah dulu ke cari calon dulu? Ada tak kata akad nikah dulu, calon tu kemudian? Saya nak orang yang namanya Irfan bin Abdullah. Tapi nikah saya, saya akan cari nanti suami saya jadi kemudian, isteri saya jadi kemudian. Ada tak macam tu? Tak ada kan? Yang gila tak? Bukan lawak lagi. Kalau lawak ni biasanya benda yang make sense tapi lucu. Ini bukan lawak lagi, benar. Okey. Maksudnya apa? Orang tak akan fikir akan kenduri kahwin, melainkan dia fikir dulu akan calonnya. Apa? Dah fikir calon, lantaran maaf ya, jangan dalam awal ya, kalau dah sampai masa ni untuk bergalak-galak tu tak apalah. Yang Ustaz bukan Ustaz nak memupuk perkara ini, tidak. Sekarang bagi contoh ya. Serta kalau orang berkahwin ni dia sempurna sebagai agama, sangat mudah nak memahami. Dalam fiqah terjaga fiqahnya, dalam tauhid terjaga cinta. Kalau orang berkahwin. Jadi kalau kita ni
bila kita nak buat masa perkahwinan tu, sebab apa? Sebab kita berkahwin. Berkahwin dengan siapa? Kalau suami ataupun dengan isteri. Bahagian tu, buat kahwin-kahwin ni belia macam-macam. Okey, selesai. Kemudian ada apa dengan perkahwinan? Perkahwinan adalah perkongsian zahir dan batin, kehidupan sepenuhnya kita dengan orang lain, orang luar. Betul tak itu? Maka diperkirakan perkara itu perkara yang spesial. Betul? Diperkirakan perkara itu perkara yang spesial. Maka lantaran spesialnya orang itu, maka kita menyediakan suasana yang spesial juga sebagai tanda permulaan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Sebab kalau makan, kita kahwin besar macam mana pun, akhirnya kenyang tak? Ada beza tahap kekenyangan. Makan dalam kemah, ada sekalau, ada bidangan apa semua cantik. Dengan makan dekat jalan bungkus, kesannya apa dia? Kenyang. Kenyang semua itu juga kan? Okey. Tapi kenapa penat-penat, susah-susah? Siap buat loan personal lagi. 3 anak tak lepas. Siap buat personal loan, anak 3 tak boleh bayar lagi. Semata-mata nak buat majlis kenduri kahwinnya gah. Sebab apa? Sebab kenduri kahwin itu sendiri ke, ataupun sebab calon suami dan isteri tadi? Kita nak buat kenduri kahwin hebat itu sebab orang baru yang nak masuk pada kita ke, ataupun sebab memang kenduri kahwin itu? Bahasa lain. Susah. Kalau saya belajar ada tauhid dengan orang tak kahwin itu susah sikit. Sedikit kebuntuan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan sebab kita nak berkahwin itu permulaan era baru dalam kehidupan. Kita menerima masuk seorang lain dalam kehidupan kita sepenuhnya. Rentetan peristiwa gemilang itu, kita buat bilik pengantinnya, kita buat majlisnya, kita buat hidangan yang spesial-spesial dengan pemakaian yang spesial. Orang majlis kahwin, yang pakai baju kahwin tu, dia pakai waktu sekali tu je, 3-4 hari. Dia tak pakai, dia pergi pasar baju tu. Nak pergi kerja pun pakai songket, tak pakai dah. Tapi dia sanggup untuk pakai walaupun sekali dalam supaya hidup dengan nilai yang RM500 satu pasar. Sebab apa? Adakah sebab baju itu? Tidak, tapi sebab apa? Sebab orang yang dia nak bersama itu bahagia. Ada yang tak setuju dengan Ustaz punya statement ni? Setuju semua ya? Tiba-tiba bila kita memikirkan hal surga, kita lebih memikirkan environment-nya lebih daripada orang. Siapakah orang? Kalau nak jumpa isteri, bakal suami, suami, bakal suami. Awak kahwin ke perempuan nanti, awak confirm bahagia ke? Isteri, bakal isteri. Awak kahwin dengan lelaki nanti, lelaki tu confirm kan bahagia dengan awak ke? Lelaki sekarang ni banyak nak kahwin 4 tau. Contoh. Tapi awak dare to try or not? Dare to try. Nak kahwin juga, walaupun tahu risiko tak? Tahu. Dengan risiko yang diketahui itu pun buat program macam-macam yang besar-besar, betul? Nampak tak? Tapi tak confirm bahagia, betul? Siapa yang kata, Ustaz, saya kahwin confirm bahagia, lagi besar mana saya, lagi bahagia saya? Tak, kadang-kadang orang yang bagian besar pada kahwin, pada resepsi dia, sebulan habis ke. Berlaku tak tu? Berlaku. Tapi sebab spesial kan? Okay. Tapi yang spesialnya mana situ ke orangnya? Orangnya. Itu pun orang tu tak confirm membahagiakan sebab orang itu bukan rahmatan lil alamin. Ini dengan individu rahmatan lil alamin. Nak jumpa dekat dunia secara jasad tak jumpa dah. Secara roh boleh jumpa, secara jiwa boleh jumpa. Dengan jiwa kasih dan cinta boleh merasai seolah-olah bertemu dan bersama. Jadi kalau nak berjumpa terang-tantang begitu, di mana tempatnya? Di syurga. Jadi kalau kita ditanya nak masuk syurga ke tak? Nak. Kalau kita ditanya kenapa nak masuk syurga, masa jawab indah, enak, tak masuk neraka, selamat, aman, damai. Yang tak kata jawapan nak bertemu Rasulullah siapa yang terima kena, maksudnya tak cinta Rasulullah. Maksudnya kita tak bertauhid. Maksudnya kita tak bertauhid lagi. Itu jiwa. Ini pada jiwa bertauhid.
Ustaz tak memperfikirkan tentang ilmu tauhid, tapi jiwa. Faham? Macam mana kita nak menyambut orang yang tak confirm bahagia? Kita boleh menjadikan suasana yang indah-indah, tapi bila kita bersembang tentang tempat yang paling indah, kita teruja dengan tempat yang indah itu, tapi tak teruja dengan orang yang dia nak patut jumpa. Faham? Jadi kalau kita nak bertemu satu pertemuan kehidupan, dia ada hidup si A bernama Aminah dengan hidup si B bernama Ahmad, maka situ okey, berkahwin. Maka nak permulaan kehidupan bersama itu, kita sediakan satu environment yang indah-indah. Nak jumpa Rasulullah, kalau Allah izinkan kita dekat muka dunia ni, buat satu suasana yang indah untuk pertemuan, yang pertemuan itu tak confirm membahagiakan, Allah izinkan tak? Allah izinkan. Agak-agaknya nak bertemu dengan kekasih Allah. Bagaimana environment ni? Bagaimana suasana ni? Itulah syurga pada tauhid. Syurga pada fiqh dibayarkan penuh keindahan, bidadari. Nasib tak ada yang ustaz boleh minum arak. Tak titik ni UIK kan? IIK semua. Tak ada. Tapi tiada tempat yang lain. Kenapa nak ke syurga? Boleh minum arak. Saya memang lama nak minum arak. Ke syurga yang minum arak. Tak apa, jawab betul tak betul? Betul. Baik. Dia tadi nak arak lah, nak indah lah apa semua. Sedangkan sebenarnya syurga pada fiqh, syurga ni tempat yang dibolehkan buat segala perkara yang sebelumnya tidak dibolehkan, tempat yang tidak ada taklifan, tidak ada tanggungjawab, senang lengang, bahagia, indah, semua itu pada fiqh. Syurga pada ilmu jiwa tauhid ini adalah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau bertemu dengan mana-mana orang, Allah izinkan kita buat satu suasana yang indah, maka pasti pertemuan dengan Rasulullah SAW Allah akan sediakan tempat yang paling indah. Kerana Rasulullah itu siapa? Kekasihnya. Maka tempat indah itu adalah syurga. Maka kalau kita nak kahwin, tak ada duit. Tak ada duit. Nak buat duit besar-besar tak ada. Dan kali kita orang ada ilmu ni, cakap kat bapak kita ada ilmu, tak apalah, kenduri kahwin ni bukan kenduri itu sebenarnya. Kalau tak ada dia bagi makan orang, tak perlu. Yang penting hebahan. Cara hebahan ni bagi orang makan. Tapi kalau tak mampu bagi orang makan, kita hebahkan cara yang lain, betul tak? Maka kita kahwin cukup saksi, cukup 5 rukun tu. Bila kita kahwin, kemudian kita buat hebahan, dimaklumkan. Biasanya hebahan tu mati kan, orang mati kan. Tuan-tuan dan puan-puan, penduduk kampung Sungai Askam, dimaklumkan bahawa Muhammad bin Muhammad telah berkahwin dengan Fatimah bin Muhammad. Dengan mas kahwin yang itu. Sampai tak alamat? Sampai. Maka kalau tak ada sangat, sebab begitu dia ada hal tak? Tak ada hal. Sebab apa? Halnya itu bukan, isunya bukan benda jawab, betul tak? Isunya asal aku nak alamat kahwinkan aku. Tapi asalkan kahwin. Sebab apa? Yang nak ni berteman di antara dua manusia, bukannya suasana itu. Tapi kalau mampu, buatlah suasana tadi. Jadi dengan kalimah yang panjang kurang lebih sejam 2 jam ni, kerana anda suruh fikir sendiri di mana anda pada ilmu tauhid dan di mana anda pada jiwa bertauhid. Maka anda tahu tak di mana lopong anda sekarang? Kemudian kalau pun menjawab, kenapa nak masuk surga? Kalau pasal banyak kita boleh menjawab sebab ada Rasulullah SAW. Di situ ada tak pisah lagi. Adakah dengan pengetahuan akal? Ada benar-benar dengan jiwa. Macam mana jarak kelajuan dalam menjawab soalan? Adakah lebih laju daripada menjawab nak bila ditanya nak masuk surga tak? Nak. 0,5 saat. 0,5 saat saja. Nah, dia ditanya kenapa nak masuk surga, sepatutnya terus keluar. Lebih laju lagi daripada jawapan. Nah, kita beri minta izin ke bapak kita, bapak saya nak tak kenduri kahwin lah. Ada kita minta izin, bapak saya nak kahwin.
Kita minta izin macam tu. Bapa, boleh tak saya nak buat kenduri kahwin? Atau kita minta izin bapa, saya nak kahwin. Padahal bapa kata, kita pilih yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Asal yang kedua. Nampak tak? Kemudian bapa kata, bapa saya nak kahwin. Boleh, tapi dia tak ada duit. Dan kalau bapa tak ada kenduri pun tak apa, sebab saya nak kahwin. Tak apa ke? Kalau tak ada kenduri, orang lain kahwin-kahwin, anak-anak semua ada kenduri, ada mandir, masyarakat, tak apa ke? Tak apa pak, sebab saya nak kahwin, tak cukup lah. Kita buat sederhana saja. Kalau kamu sanggup, kalau kamu tak apa, bapa tak ada masalah. Abang-abang kamu semua dah habiskan dia bapa waktu dia kahwin dia. Kamu dah nak bongsu habis dia bapa dah, saya nak sembunyi dah. Lembu habis, kebun habis. Tak ada apa-apa dah sebab semua habis dia. Habiskan oleh 5 orang kakak dan 6 orang abang. Kamu yang ke 12. Bapak betul, bapak dah tak ada apa dah. Bapak tinggal nak pergi cukup semayang, makan, nak ambil waktu hidup dunia ni. Kalau aku nak kahwin, bapak boleh bagi, tapi orang tak banyak sediakan. Bila dia kahwin, tak apa ke? Tak apa pak. Sebab orang nak kenduri kahwin tu, orang nak kahwin. Orang nak kahwin. Sekarang ni kita nak semudah tu nak Rasulullah. Ada tu, kalau kita beramal ibadat, fikir pahala. Fikir syurga, Rasulullah dari mana? Ada beza ilmu tentang tauhid berbeza dengan jiwa bertauhid. Tapi tidaklah pula kita menafikan tentang pahala syurga tadi. Bicara pahala syurga pada fiqh, sebab dia sistem. Siapa buat baik dia dapat reward. The reward is pahala. Lepas tu ultimate reward is syurga. Itu sistem. Tak fahamnya maknanya sistem. Tapi hakikat apa dia? Nak kahwin ke nak kenduri kahwin? Nak masuk syurga ke nak jadi Rasulullah? Nak jadi Rasulullah? Okey. Kalau dia kata nak kahwin ke nak kenduri kahwin, dia kata nak kahwin. Bila kita kata nak kahwin, kenduri ada tak? Automatik akan ada kenduri. Cuma besar kecil je. Sekarang kalau kita kata nak jadi Rasulullah ke nak masuk syurga, sepatutnya nak jadi Rasulullah. Bila jadi Rasulullah, dapat syurga tak? Syurganya adalah bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu orang yang jiwa bertauhid. Maka dia tidak akan terhijab lagi dengan pahala ni. Dia tidak akan lagi mensyirikkan Allah dengan pahala. Ini jiwa tauhid dia. Di perbahasan yang dalam dia. Sebab itulah maknanya maknanya kena faham betul. Soal-soal mulakan pelan-pelan daripada benda yang paling basic. Tak apalah Allah nak uji aku supaya aku dapat banyak pahala. Kalau fikir pahala tak tauhid lagi. Ini soal. Ini kalau kita benar bicara tentang tauhid. Beramal mengumpul pahala ataupun beramal demi cinta. Kalau kita beramal mengumpul pahala, maksudnya kita cinta pahala, bukan cinta Rasulullah SAW. Kenapa kita tak cinta pahala? Sebab kita rasa ada kepentingan untuk kita dapat pahala. Kenapa kepentingan kita dengan pahala itu? Kepentingan kita dengan pahala itu untuk kita masuk syurga. Sedangkan kita pun tahu kita tak akan masuk syurga dengan ibadat kita, dengan ilmu kita, dengan apa-apa yang kita hanya akan masuk syurga dengan syafaat Rasulullah SAW. Tapi bila kita beramal ibadat, di mana Rasulullah dalam jiwa kita. Jadi kalau berpisah Allah dan Muhammad, tak bertauhid. Walaupun tahu ilmu tauhid. Maknanya saja aku sebenarnya kerana Allah Ta'ala. Allah kan? Muhammad ni kata. Kalau sembahyang kita dipisahkan dari Allah dan Muhammad, bukan hakikat solat. Kerana Allah, Rasulullah kerana dalam jiwa kita yang kita cinta. Itu baru jiwa bertauhid. Kalau orang bila beribadat, tahajud, baca Quran, zikir semua okey, punya rasa selesa dengan ibadatnya, itu juga satu kegembiraan. Okey, ini adalah mukadimah yang pertama. Mukadimah. Nanti akan ada mukadimah pertama, the whole speech daripada awal kita mula 9:30 lebih sampai pukul 11 lebih ni adalah mukadimah yang pertama. Kita rehat sekejap dulu. Bagi masing-masing bawa balik, betulkan balik niat. Di mana aku
sebagai hamba kepada Allah, di mana aku sebagai umat yang dikasihi Rasulullah, di mana aku ubudiyahku kepadanya, cintaku kepada Rasulnya. Fikir balik, adakah aku tahu kalau aku mati sekarang aku tak tahu lagi kali ini. Adakah aku syok sendiri sahaja dengan ibadatku, dengan rasa aku seorang manusia yang suci. Ni kalau nampak orang tak pakai serban, tak senang. Sehingga orang tak datang masjid sekarang jemaah, jemaah. Mudah untuk memandang rendah pada orang lain, mudah merasa mulia dan suci. Itu tanda-tanda iblisan menentu pada kita. Dia balik dari jalan rehat. Kau nak rehat? Okey, kalau rehatnya setengah jam, ada minum, ada ringan-ringan tak? Ada ringan-ringan ni. Untuk Ustaz ada tak? Bagilah mereka ini yang bagi aku makanan ringan-ringan. Jujur betul dia. Jadi kalau setengah jam maksudnya semasa masing-masing bang dari itu tolong habiskan selawat Ibrahimiyah. Tak boleh selawat Ibrahimiyah. Selawat Tahiyat Ali 3 kali. Setengah jam boleh lagi 3 kali. Kita ada lagi. Sebab tu 3 kali. Selawat apa dia? Ibrahimiyah Sayyidina, jangan lupa beradab sikit dengan Rasulullah SAW. Sebut nama dia. Beradab sikit. Sebut Sayyidina 3 kali. Niatnya bukan dapat fadilat, niatnya bukan dapat pahala, niatnya bukan dapat kelebihan dan ganjaran, tapi niatnya ya Allah supaya dibukakan asbab untuk aku mencapai nur tauhid. Apa dia? Untuk mencapai nur tauhid. Saat aku selawat kepadamu ya Rasulullah, mudah ia menjadi asbab untuk aku mencapai, untuk aku mendapat limpahan nur tauhid. Boleh situ? Jadi 3 nanti lepas ni dalam pukul 11.30 lebih, 11.40 kita masuk balik di sini. Kita akan mulakan dengan nazam nafi isbat. Kita akan alurkan nazam ini dan usahakan panjangkan ijazahnya. Dan nazam ini berasal daripada para pewaris Nabi SAW, para ahli bait sebenarnya, daripada syarif-syarif yang berada di Sulu. Ini tak terlibat dengan kekerasan Sulu, itu tak terlibat ya. Dia berbetulan sama. Tapi kita amalkan je lama dah. Sebelum peristiwa Sulu menyerang Sabah pun kita dah sedia amalkan dah. Yang kita namakan sebagai nazam nafi isbat, tetapi nama asalnya adalah nazam wali wujud. Itu nama tu tak kisahlah. Orang sana namakan nazam wali wujud, kita namakan nazam nafi isbat. Tapi inilah amalan yang diwarisi oleh ahli bait di sana yang dipanggil sebagai syarif. Ada tempat panggil habib, ada tempat panggil sayyid, ada tempat panggil syarif. Tapi di Sulu dipanggil syarif. Maka kita dapat sanadnya daripada guru kita, daripada guru-guru di sana. Maka nanti lepas sebab 40 lebih nanti kita akan masuk, kita akan alurkan ini. Serentak dengan aluran itu Ustaz memanjangkan ijazah amalan nazam nafi isbat ini bukan untuk anda semua mengumpul pahala dan merasa diri baik dan suci, tapi untuk anda semua jadikan ini amalan untuk jadi asbab anda mendapat limpahan nur. 4 nur boleh. 4 nur. Ustaz dah dapat dah suruh Eliana di belakang. Itu tak usah kira, itu melawak saja. 4 nur. Okay. Nur tauhid, kemudian nur ma'rifah, kemudian nur mahabbah, dan nur hikmah. Seorang balik, nur tauhid, nur ma'rifah, nur mahabbah, dan nur hikmah. 4 nur ini bukan ikut susunan keutamaan yang kita kena serentak. Maknanya bukan dia kata nur tauhid atas, kemudian nur, bukan. Dia bukannya bersifat 1, 2 dan 3. Dia bersifat bersepadu, holistik. Macam tu. Bersifat holistik. Jadi berselawat 33 kali, salam balik Ibrahimiyah 3,5 jam lepas ni. Niatnya untuk jadi asbab mencapai limpahan nur ke-4. Kemudian kita akan masuk dalam, kita akan alunkan dalam nafi isbat. Dia ada alunan yang tersendiri. Boleh rekod video
video boleh, nanti boleh record suara pun boleh, dapat rupa alunan dia. Memang kita dapat nazar ni dengan alunan. Maka jangan ubah alunan tu. Sungguh-sungguh maknanya alunan itu juga ilham oleh para mursyid untuk membimbing murid-murid mereka. Jangan pandai-pandai. Wuding-wuding ni pun jangan ubah. Kita faham, tak faham, sangka baik. Ini kaedah mursyid membimbing murid-murid mereka. Hasbi Rabbi Jalallah wa fi qalbi Walullah Nur Muhammad sallallahu. Jangan dia tukar ala Muhammad. Jangan tukar. Mursyid buat Nur Muhammad. Ada sebab ada penghuraiannya. Kita tak faham, soal kita tak faham, tapi kita mursyid ke tidak? Kita tidak mursyid. Ini ilham yang Allah berikan kepada mereka. Dan ada sadaran dalam ini. Jangan tukar ala Muhammad sallallahu. Adab sikit kita dengan orang-orang yang terlebih dahulu berjuang menyampaikan nur tauhid kepada generasi yang selepas kita mendapat manfaat. Gitu ya. Okey, itu saja. Setakat ni kita jumpa balik insya